sekarang ni antara salah satu benda yang kita mungkin apa juga adalah dengan handphone kita, telefon bimbit kita. Sebab sekarang ni 24 jam kita pegang handphone. Jadi sebenarnya adakah kalau handphone ini duduk di sebelah kita apabila kita tidur, adakah betul-betul selamat? Jadi kita nak tahu juga tu berapa lama. Okey Fiona, selalunya kita rasa bila kita charge dah penuh kan. So berapa lama lepas tu kita baru boleh cabut ataupun nak biar dia penuh je? Adakah kalau kita tinggal semalaman handphone kita selamat? Okey, ini sebenarnya saya ada buat research sedikit lah. Okey, untuk phone-phone yang canggih baru-baru sekarang ni sebenarnya dia ada smart charging system di mana dia akan slowly charge malam lah. Lepas tu sampai satu point dia dah fully charge, dia akan stop. Tak kisahlah awak cabut ke tak cabut. Kalau tak silap saya lah. Betul. Kan nanti mungkin kita boleh tanya tetamu kita. Okey, jadi kita ada Encik Rizman yang akan berkongsikan bersama dengan kita yang merupakan perunding teknologi maklumat. Jadi adakah apa kenyataan yang dikongsikan oleh Fiona tu adalah benar ataupun tidak? Cik Rizman, Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey. Cik Rizman, tadi kan Fiona dah ada keluarkan kenyataan lah kan. Fiona kata Fiona ada study kan. Kalau Muaz tanya kalau kita charge phone kita, nak biarkan dia charge semalaman okey ataupun tidak. Fiona cakap okey sebab sekarang untuk phone yang cukup canggih ni dia ada dia punya smart charging system. Betul ataupun tidak? Betul. Sekarang ni memang semua memang dah ada smart charging system. Dia dah ada cut off time dia. Bila kita overcharge, dia automatik dia akan terpadam sepenuhnya ataupun tak ada masalah dengan bateri. Tetapi jangan pakai 3310 lah. Kalau 3310 memang menggelembung lah bateri tu. Okey, jadi kebanyakan telefon-telefon baru ni dah okey lah. Dan satu lagi Cik Rizman, mungkin telefon ni sekarang dia dah jadi macam kawan baik kita. Kat mana-mana kita bawa je. Tidur pun kita letak kat sebelah kepala kita. Jadi bagaimana mungkin Cik Rizman boleh kongsi bahayanya kadang-kadang kita apa kan sebab sayang dengan telefon ni, tidur pun letak kat sebelah kepala ni. Dia kalau tidur letak sebelah kepala tak apa lagi. Ada orang yang pergi ke mana-mana dah sampai separuh jalan pun sanggup patah balik kalau tak bawa telefon dia. Betul. Dan telefon ni dah sampai ke dalam bilik air pun orang bawa sekarang ni. Tapi masalah yang paling besar adalah bila kita buat benda tu, benda-benda perkara macam contoh kita bawa masuk ke telefon ke dalam bilik air, sebenarnya telefon kita sekarang ni dalam dunia smartphone yang penting adalah data internet. Tak ada data internet ibarat kita tak boleh hidup lah sekarang ni. Okay, walaupun kita tak boleh buat call apa semua, WhatsApp kena ada. Yang bahayanya bila kita pakai social media, ada certain link di dalam social media itu adalah malware. Yang mana kita sendiri sebagai pengguna biasa kita mungkin tak faham. Bila kita tekan link kadang-kadang keluar macam-macam iklan. Dan iklan tu kadang-kadang dia boleh jadi iklan yang merupakan trojan ataupun dipanggil sebagai malware. Yang mana bila kita tekan dia boleh aktifkan location dan kamera kita tanpa kita sedar. Ini yang berlaku sekarang ni, yang mana kadang-kadang banyak data dalam telefon kita dicuri, kadang-kadang kamera kita di-on secara automatik tanpa kita sedar. Ini yang kita kata untuk dunia telefon sekarang ni, pastikan tempat kita nak bawa tu, nak masuk toilet, jaranglah kalau kat rumah kita sebelum kita masuk toilet, kita pergi bersiap pakai tie, pakai coat sebelum masuk toilet kan. Kita pakai je apa yang ada. Kita takut bila kita tengah duk melayari internet dalam telefon, dalam toilet tu sendiri, bila kita tekan link tu, kita takut kamera tu ter-on sendiri dan pihak ketiga boleh dapat maklumat kita dan gambar kita. Sebab itulah pentingnya kadang-kadang bila kita tengok handphone kita, tiba-tiba ada lampu. Sebab bila kita punya kamera on, ada lampu atas dia akan menyala. So jadi pentingnya bila kita pakai phone kita, kita observe, kita tengok sedikit benda tu. Tapi satu lagi kita nak tanyalah kan. Sebab ada kadang kita rasa macam sayang bila sebut tentang data kan. Kita sayang nak pakai data kita. Lepas tu tiba timenya ada pula disuruh untuk update kita punya operating system. OS. Penting ke sebenarnya nak update? Kalau tak update boleh tak? Okey, dia macam ni. Kalau dari segi operating system ni, OS update ni dia ada dua. Satu yang minor update. Macam contoh 11 pergi ke 11.1, 11.2, itu mungkin tak apa lagi. Tetapi bila ada major update, contoh daripada 11 pergi ke 12. OS 11 nak pergi ke 12. Maksudnya dia akan include sekali the latest security yang ada di situ. Sebab tu dia bukan hanya dekat update. Ni masalah berlaku pasal update, pasal sayang data ni banyak berlaku dekat pelajar-pelajar sekolah dan remaja lah sebenarnya. Sebab dia rasa macam remaja sayang lah data. Sama kita semua remaja kan. So yang paling masalah adalah bila nak memilih telefon waktu nak beli awal-awal tu. Ada setengah-setengah telefon harga murah.
Tetapi OS version dia adalah OS version yang lama. Dia tak sesuai dengan OS version yang baru. Betul. Dan ada certain telefon yang mana OS version dia hanya boleh upgrade ataupun update sampai 10 saja. OS yang terbaru tak. Sebenarnya Mochi, standard adalah kita support 2 version yang previous dan 2 version yang akan datang. Dia macam tu. Yang lebih penting adalah bukan OS version juga. Yang lebih penting adalah update dalam application tersebut. Contoh, WhatsApp ataupun kita pakai Facebook ke apa, tiba-tiba naik notification untuk minta kita update application tersebut, kita kena update. Jangan kita rasa kita lebih pandai daripada Android. Oh tak apa, aku tak nak update, tak apa, aku boleh pakai macam biasa. Betul. Tapi masalah dia, bila berlaku sebarang pencerobohan data, waktu tu kita tahu yang telefon kita adalah tak selamat disebabkan diri kita sendiri. Kita yang tak nak update, bukan salah orang, kita sendiri. Okey. Dan saya beritahu juga kalau kita tengok bagaimana dengan Wi-Fi ni. Wi-Fi kan ada di mana-mana. Jadi keselamatan Wi-Fi di luar daripada kawasan rumah kita ni selalunya ada orang kata bahaya, terutamanya apabila kita nak buat internet banking, kita menggunakan Wi-Fi di luar. Jadi Cik Rizman, adakah benar kalau kita gunakan Wi-Fi luar ni ada orang-orang lain boleh mencuri data kita? Okey. Ini sebagai phishing teknik ataupun Wi-Fi attack. Wi-Fi attack ni kebanyakan memang untuk public ni selalunya memang itu yang berlaku sebab kita tak kenal siapa yang melayari di sekeliling kita. Dan orang ni dia tanda-tanda kalau telefon kita nak kena attack, Wi-Fi kita bila kita pakai di kedai mamak contohnya, bila dia nak attack dalam telefon kita, normally bila kita tengah online dalam tempoh 10 minit, tiba-tiba internet kita terpadam. And then dia connect sendiri waktu tu. Bila dia connect sendiri, dia tak connect ke Wi-Fi di kedai tersebut, tapi dia connect mungkin di salah satu komputer yang ada di dalam kedai mamak tersebut. Okey, daripada situlah data-data kita ni memang disedut satu persatu. Benda ni memang berlaku di mana-mana negara, memang dah konsep of Wi-Fi attack ni memang dah terjadi. Tapi yang paling bahaya sebenarnya adalah Wi-Fi di rumah kita. Ya ke? Ingat Wi-Fi kita paling selamat dah. Wi-Fi sekarang ni kat rumah kita sendiri. Ini masalah dia. Sebab tu bila kita pakai Wi-Fi permanent di rumah kita, setiap Wi-Fi yang ada rumah ni dia ada admin console dia. Kalau Maxis ke Telekom ke apa, dia ada admin console. Telefon ke Telekom ataupun ke Maxis atau ke mana-mana saja Wi-Fi provider, minta admin console. Daripada admin console, pecahkan Wi-Fi kita kepada 2. Satu gas, satu kita punya. Bila orang luar datang ke rumah kita, jangan biarkan orang luar datang mengakses ke main Wi-Fi kita, tetapi akses ke dalam gas punya mode. Okey, so dia macam komputer. Bila kita buka komputer, dia ada 2 login. Satu login kita, satu login gas. Gas tak ada password. Login kita ada password. So maksudnya dia ada 2 pecahan dengan hanya satu bil saja, dia hanya ada 2 pecahan. Satu untuk gas, satu memang untuk kita. Daripada situ kita tahu dah orang tak akan boleh masuk ke dalam Wi-Fi kita. Gas hanya untuk gas, yang ini hanya untuk kita. Dia ada 2 pecahan di situ. Tapi ramai orang tak tahu. Sebab dia rasa macam aku beli satu Wi-Fi hanya ada satu login je. Sebenarnya boleh pecah-pecah benda tu. Tak ada masalah pun sebenarnya. Nervousnya dengar ni. Rasa macam nak terus balik rumah, buatlah. Sebab memang pernah experience tiba-tiba terputus. Lepas tu dia on balik kan. Sebab data-data ni sangat bahaya. Betul. Kita tak tahu kan. Tapi yang itu Wi-Fi. Satu lagi casing pula. Sebab sekarang ni kan ramai orang suka tukar-tukar casing dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak tahu casing sebenarnya apa yang wajar untuk kita dapatkan ataupun yang tidak wajar? Okey, casing sebenarnya yang paling penting adalah jangan kita beli casing yang full tu, yang boleh tutup tu. Sebab telefon ni dia ada jantung dia. Jantung dia ada dekat sensor kat depan tu. Kalau kita perasan tempat kita cakap telefon tu dia ada satu sensor. Bila kita letak tangan kadang-kadang lampu padam. Bila kita angkat lampu tu menyala balik. Okey. So sensor ni sebenarnya dia ada satu application nama dia anti-thief untuk iPhone, anti-theft untuk Android. Yang mana bila kita aktifkan anti-thief dan anti-theft application ni, kita masukkan telefon kita dalam beg. Bila kita keluarkan saja telefon tu, secara automatik dia akan berbunyi dengan sekuat-kuatnya dan hanya boleh dimatikan dengan muka kita saja. Ini untuk mengelakkan daripada telefon kita dicuri oleh orang lain.
Bayangkan sekarang ni orang buka beg kita, orang tarik telefon kita, telefon tak bagi notification, tak Betul. berbunyi apa-apa. Tapi bila kita pakai anti-thief dan anti-theft, yang mana sensor dekat casing kita tu tak ditutup, yang cantik, maksudnya bila buka saya, orang tarik saya telefon kita, dia akan berbunyi dengan sekuat-kuatnya untuk mengelakkan daripada telefon kita dicuri. Baik. Okey. Ni antara tips yang senang. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Rizman dengan tips yang telah pun dikongsikan. Ya, nampak simple tetapi sangat bermakna untuk kita berhati-hati yang mana telefon ni dah jadi sebahagian pada hidup kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Rizman. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama.